Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Masih lagi kita bertemu dalam Google Meet. Saja. Okey, dalam rancangan Google Meet, tutorial ringkas Google Meet. Okey, macam saya tulis kat bawah ni, hari ni kita nak check Google Meet macam mana nak buat macam atas tu. Google Meet breakout rooms. Okey, breakout room ni bukan apa. Sebab bila kita buat breakout room, kita dapat bagi yang macam Hana hari ni kita selalu sangat seronok bila sebut PAK21. Masa dalam kelas dulu, kan, budak-budak buat kerja sama-sama depa, student center, sembang sama-sama depa, bagi penerangan kepada kawan, soal jawab sama-sama kawan, dan ada amalan 4K1N tu, ada komunikasinya kan. Tapi bila duduk macam sekarang ni, cumuk dalam kelas, dalam kelas apa orang panggil Telegram, dalam kelas Google Meet pun dia jarang cakap. Jadi kita buat breakout room bagi dia ruang dan peluang untuk bersama sama-sama. Kita undur diri seketika dan ini masa yang paling selesa untuk mereka bersembang. Kalau tidak, mereka rasa segan, ada malu macam kita lah juga kan. Kena pantau, kita rasa segan, malu. Jadi macam mana kita nak buat Google breakout rooms menggunakan Google Meet? Jom kita cek dulu. First kali, macam biasa, saya akan startkan dengan Google Calendar. Okay, let's go. Sekarang saya dah buka Google Calendar. Macam tadi juga, kita setkan link kita melalui Google Calendar. Sebab bila link tu dalam Google Calendar, ada kelebihan dia. Macam kita tengok tadi. Okay, kita boleh tulis kat sini apa kelas kita pada hari ni. Kita tulislah kelas breakout rooms. Okey, dah dapat kat sini, maksudnya nanti bila kita bagi kat orang pun orang dah dapat dah. Oh, kelas breakout room. Add time. Kita nak setkan hari ni mungkin pukul 7 lah. Okey, dan kita add tu Google Meet conferencing dan copy untuk hantar kat orang. Macam biasalah Okey. Contoh kalau kita hantar kat orang ni dia jadi macam mana? Okey, saya buka Telegram. Okey, saya buka Telegram, hantar kat diri sendiri lah selalunya kan. Okey, olok-olok ni pun tak apa. Grup anak-anak saya ni. Okey, saya akan paste kat sini. Okey, nampak tuan-tuan? Bila kita paste kat sini, dia akan keluar kat sini. Okey, class breakout rooms. Beza yang atas ni kita buat tadi tak ada naik apa-apa kan. Sebab kita buat instant. Kat sini dia ada class breakout room. Jadi orang baca pun dah tahu bila benda tu nak ada kan. Okey, baik. Itu ya beza dia. Okey, kita pun save. Okey, save. So, sekarang nak masuk ke kelas tu. Okey, kita pun buka balik. Join with Google Meet. Alright, kita tunggu saat. Ding, ding, ding. Okey, sekarang dah dapat. Kita pun join sebagai orang yang permula sekali masuk. Tak ada orang. Okey, tak apa. Kita akan invite orang melalui link tadi. Okey, ingat tak? Tadi saya buka saya punya Telegram kan? Telegram ni Telegram dengan anak-anak saya. Jadi, saya akan masuk melalui benda ni. Okey. Saya masuk ni guna satu lagi akaun saya. Akaun biasa. Okey, nampak kat sini. Izham02 ni. Ni akaun biasa lah. Saya pun ask to join. Tutup dulu lah, nanti dia bising. Ask to join. Jadi dekat sini, dah ada dua orang. Saya dan saya sendiri. Yang ni saya pakai KPM punya MOEDL. Yang ni saya pakai Google biasa. Okey, saya akan join sekali lagi. Join sekali lagi. Okey, ni nak tengok, nak tunjuk banyak-banyak orang sikit lah kan join. Okey, switch account. Saya ambil anak saya punya, Laila Maisara. Okey, yang ni pun luar pada KPM. Tunggu saat. Okey. Kemudian dia akan loading. Saya tutup ni dulu, tutup muka semua. Join, ask to join. Okey, kita akan buka balik kat sini. Okey, tak payah tekan admit sebab saya dah buat auto admit awal-awal tadi. Okey, nampak sekarang dah ada 3 orang. Yang pertama sebelah kanan sekali ni saya, yang kedua ni Laila Maisara, yang ketiga ni saya sendiri. Maksudnya dah ada anak murid kita ataupun ada audiens kita yang beramai-ramai dalam satu main room lah. Biasanya kita ada sampai 200-300 orang pun boleh kan kalau kita yang pakai yang besar-besar tu. Ataupun 30 orang lah standard satu kelas. Okey. Sekarang kita nak pecahkan. Macam mana kita nak pecahkan? Kita pergi ke hujung sebelah kanan ada bentuk segitiga, segi 4 bulat ni kan. Nampak sini tuan-tuan? Activities ni. Okey, activities. Lagi sekali activities. Okey, activities ni kita tekan button tu. Nampak ada button breakout room, split into smaller group discussion. Kita nak bagi budak-budak ni berbincang ataupun ahli-ahli masyarakat kita berbincang apa yang perlu mereka buat tanpa kehadiran kita. Okey, macam ni. Saya tunjuk kat atas ni ada tulis set up breakout rooms. Kat sini kita tekan button pencil ni. Dia akan ada 1, 2, 3, 4 button. Button paling hujung sekali sebelah kiri. Nampak dia tulis rooms. Okey, rooms ni bermaksud berapa banyak rooms yang kita nak buat. Kita boleh tekan atas untuk tambah bilangan rooms.
turun bawah untuk kurangkan bilangan room. Sekurang-kurangnya ada 2 lah, main room dan juga breakout room yang pertama. Saya nak pecahkan kepada 3. Okey. Dan di sini nampak ada breakout room 1, breakout room 2, breakout room 3. Kita boleh namakan ini. Contohnya kita kat sini kita nak tulis group 1. Okey, group 1. Okey. Sini pula group 2. Group pula dah, silap eja. Okey, group 2. Okey. Ini tak payahlah buat 2 cukup lah. Ada orang pun tak ramai kan. Okey, dalam ni dah ada siap-siap. Tapi saya tak mau, saya boleh tarik ni. Tarik naik atas balik, duduk kat sini. Yang ni pun tarik naik atas balik. Maksudnya 3 orang ni menunjukkan main room kita, main call. Berapa orang ada dalam ni? Kalau ada 30, 30 lah. Jadi kita drag lah satu-satu. Tarik Laila Maisara ni masuk grup nombor 2. Tarik Izham Yusof ni masuk grup nombor 1. Yang macam ni kan. Okey. Satu. Oh, ni satu ni silap bubuh nama grup pula. Okey. Grup 1, grup 2. Okey. Okey, tarik Izham Yusof ni. Kita tarik dia. Tarik ke sini. Okey. Jadi Laila masuk grup 1. Izham Yusof ni masuk grup 2. Boleh. Boleh tarik macam tu. Kalau tak mau, kita tengok button hujung sebelah kanan ni clear, kita tekan saja pangkah. Jadi semua akan duduk balik ke dalam main room. Kalau kita malas nak drag kan, susah kan. Ini contoh sikit, tak apalah. Kita boleh tekan button nombor 3 ni, shuffle. Dia akan masukkan siap-siap orang dan mana ke dalam grup tu ikut pertimbangan dia punya yang panggil apa, algorithm. Macam tu lah kan. Kecuali kita akan kekal di main call. Jadi anak murid kita ataupun audiens kita, siapa-siapa pun kita nak buat kerja berkumpulan pun boleh buat lepas ni kan. Jadi kita pun tekan button open room. Alright, nampak? Di paparan kita, button open room tu, nampak kat sini. Okey, ada warna kuning, ada warna hijau. Bukan sebab saya orang Kedah, tak. Warna kuning maksudnya kita dah send invitation untuk budak-budak ataupun kawan-kawan itu masuk ke dalam breakout rooms dia. Dan kat sini ada Izham warna kuning, Laila Maisara warna kuning. Maksudnya kita dah send invitation kepada mereka ni. Kat sini pun tulis dah, breakout rooms are in session. Tapi masalahnya kita tak tahu lagi budak ni masuk ke tak masuk lagi. Baik, jom kita buka dulu. Okey, nampak tak yang pertama ni kan? Okey, yang ni tadi saya dia masuk ke dalam main room. Nampaklah 3 orang. Siapa ni? Yang ni adalah Izham Yusof tadi kot. Dia dapat invitation macam ni, dia kena tekan join. Jadi anak murid kita tu tekan join, dia akan masuklah dia ke dalam grup kedua. Dia loading sikit, sekali dia masuk. Okey, nampak. Dia berada dalam grup 2 kat sini nampak grup 2. Sebab invitation dia tadi pada grup 2. Kalau dia ada masalah, dia boleh tekan ask for help dan dia boleh balik ke main call tadi. Alright, nampak. Okey, sama juga macam tadi, dia akan tekan kat sini, dia akan join lah. Join group 1. Okey, yang ni untuk seorang lagi anak murid ataupun ahli-ahli mesyuarat kita yang kita nak pecahkan tadi. Dia pun sama, ada dalam grup 1 dia akan tulis, ada ask for help kalau ada masalah dan dia ada return to main call kalau dia nak patah balik. Dan sekarang kita tengok. Ini dia tuan-tuan. Kita sekarang tinggal sorang-sorang je dekat main room tu. Dia pun nak buat. Kalau kita bercakap pun orang tak dengar. Jadi kita boleh tinjau setiap grup tu dengan tekan button join dekat ujung sini. Nampak? Okey, ni button join ni kan. Okey, kita boleh tekan dekat sini. Kita boleh try join group 1. Jadi kita boleh masuk lah sat lagi. Tengok dia tengah loading group 1. Ting. Group 1 ada 2 orang. Ada kita tadi, cikgu ataupun kita sebagai owner dah duduk dengan anak murid kita. Ni muka sama, tak nampak beza sangat kan. Okey. Kita keluar lah, kita keluar. Okey, kita pergi ke sini. Ke sini pula kan. Okey, return to main call. Okey. Returning to main call, patah balik lah. Okey, tunggu dia patah balik. Okey, dah patah balik. Tinggallah seorang. Okey, yang ni pula tadi guys, kita nak masuk grup yang seorang lagi ni. Main call. Ini grup 1 ke? Tak, kita dah ni dah tadi kan. Okey. Ni grup 1. You are invited to group 1. Join. Okey, join. Adalah 2 orang. Okey. Okey. Nampak ada 2 orang dah tadi. Ini pun ada seorang lagi. Ini. Okey. Saya ada seorang-seorang kat sini. Jadi saya nak masuk ke dalam grup yang kedua tadi. Breakout room tadi kan. Okey. Saya boleh tekan button join dengan sini. Okey. Tak apalah, tak payah ulang banyak 2-3 kali. Kat sini kita nak edit room. Apa maksud edit room? Dekat button yang nombor 2 tadi saya tak ceritakan. Okey.
Baik, sekarang saya nak clear dulu. Bila kita clear, maksudnya semua dah patah balik dah. Dah tak ada dah dalam grup pertama pun tak ada, dalam grup kedua pun tak ada. Semua dah patah balik masuk ke dalam main room. Okey, kat timer ni, timer ni lah kalau kata kita tekan kat sini, end breakout rooms after set amount of time, kita boleh set. Nak 20 minit ke, nak bagi budak itu bincang 10 minit ke. Kalau kata 10 minit, kita tekankan button 10 minit. Automatic yang mana kita buat tadi, budak-budak yang ada kat sini Izham dengan Laila ni, bila masuk ke dalam grup masing-masing, mereka cuma ada dalam grup tu selama 10 minit saja. Jadi bincanglah selama 10 minit. Selepas 10 minit, mereka akan automatik masuk ke dalam room masing-masing. Nampak tak kat atas ni tulis? Breakout rooms in session ending in 10 minutes. Maksudnya kena buat segera perbincangan, tamatkan perbincangan dalam masa 10 minit dan depa ni semua akan masuk ke dalam main room balik selepas daripada 10 minit. Okey, baik. Jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kita nak tutup lah tutup. Ini tutup. Ini pun tutup. Okey, kita nampak kat sini ya. Isam Yusof live meeting. Disebab dia dah lari tadi kan, kita tutup kan. Jadi kelas kita pun tinggallah kita seorang-seorang. Sedangkan benda ni ada lagi kan. Okey, tak apa. Jadi kita kena pesan lah kat nombor kita. Jangan live meeting selagi tak habis masa 10 minit tu. Jadi segala apa yang kita kongsi ni mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, tapi yang penting ada peluang untuk kita meneruskan PAK21 menggunakan breakout rooms ataupun kalau tak ada akaun MOEDL macam mana? Okey, kalau tak ada akaun MOEDL, lepas ni kita akan try macam mana caranya menggunakan akaun Google biasa buat breakout rooms. Stay tune, pastikan anda masih lagi bersama saya untuk saya bawakan lagi tutorial yang lebih menarik membuat breakout rooms tanpa MOEDL. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.